Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله وكفى مسلمين مسلمات برحمة الله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi kurnianya. Sekali lagi kita diberi peluang untuk hadir ke masjid kita yang mulia. Mestikan kita salat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Yang seterusnya rezekikan kita untuk berkumpul dalam majlis ilmu untuk kita sambung balik, untuk kita teruskan pengajian kita di pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah taala. Untuk dan dirahmati Allah, insyaallah hari kita masuk bab yang baru, yaitu babun fi man sanna sunnatan hasanah atau sayyi'ah. Bab yang akan menyatakan bagi siapa yang tentang siapa yang memulakan sunnah ataupun menghidupkan sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk. Bab mencerita tentang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, begitu juga siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk. Dan ini bab yang baru. Tuan dan dirahmati Allah, sebelum ini kita belajar babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang menyatakan larangan tentang bid'ah dan juga perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Jadi tuan-tuan, kita tengok susunan Imam Nawawi ini cantik. Cantik. Bukan sekadar isi dia, tetapi susunan bab yang nampak genius dia. Disusun bab yang tadi, yang sebelum ni kita baca bab larangan berbuat bid'ah ataupun perkara yang kita panggil muhdatsatil umur, perkara cerita agama yang orang sangka dia benda agama, walhal dia reka-reka je, dia bukan daripada Nabi. Banyak dan tuan, banyak Nabi banyak. Siapa cakap? Nabi cakap, kita dah baca dah hadis dia kan? Hadis dia kita dah baca. Jadi tuan, lepas tu dia buat pula bab siapa yang memulakan sunnah yang baik, dan juga mungkin jadi siapa yang memulakan sunnah yang buruk. Sebab ada orang dia faham, dia buat sesuatu kerja yang nampak buat agama, orang lain ikut, dia kata itu sunnah yang baik. Agama ni bukan boleh kita create, ajar orang sesuatu yang tak ada. Kita kena create yang dah ada. Yang dah ada, bukan yang tak ada. Kita tak boleh mencipta sesuatu yang baru, kita sunnahkan, kita ajar kepada orang. Tak boleh. Agama ni kita ambil yang dah ada dan kita ajar orang benda yang dah ada. Yang dah ada tahu maksudnya yang dah diwahyukan kepada Nabi dahulu. Itu
maksudnya. Nanti kita cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia memulakan bab ni dengan satu dua ayat. Yang pertama katanya qala Allah Ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Maksudnya dan juga mereka, yakni mereka yang diridai Allah. Orang yang diridai Allah, orang yang beriman, mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Kami melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu, yakni orang-orang yang bertakwa. Tentang ni kita biasa baca ayat ni, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang kata nak, kalau nak anak saleh baca doa ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah, siapa baca doa ni dapat dua pahala. Yang pertama dia berdoa, pahala dia berdoa. Tuan-tuan berdoa macam mana tuan-tuan? Jangan doa minta syirik doa. Jangan doa yang bermaksiat doa. Tuan-tuan berdoa macam mana pun, selagi mana dia doa, tuan-tuan akan dapat pahala. Sebab Nabi kata ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Doa. Orang tanya, ustaz, macam mana nak berjaya? Angkat tangan, ya Allah, aku nak berjaya. Itu dia order. Kita tuan-tuan, kita tidak sangat hajat kita tercapai, kita jumpa ustaz, kita tanya apa doa yang sesuai untuk tujuan tu, tujuan ni, tujuan tu, tujuan ni. Doa dia, angkat tangan minta. Tu dia. Lafaz dia tak ada, ikut. Satu. Tetapi kalau doa tu ada dicontohkan dalam Quran, doa tu dicontohkan dalam hadis Nabi, dia punya doa yang maksud, yang datang melalui wahyu, sama ada melalui Al-Quran itu sendiri. Macam doa ni, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ada ayat lain, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Itu doa mengenai Quran. Dia mengenai Quran. Ada doa dalam hadis banyak Nabi ajar. Siapa baca doa yang macam ni pula, dia dapat dua pahala. Yang pertama, pahala dia berdoa macam tadi. Yang kedua, dia berdoa dengan doa yang maksur, yakni doa yang dicontohkan dalam Quran dan dicontohkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Tuan-tuan, doa yang dalam Quran mari Allah yang pilih lafaz dia. Memang cantik lafaz. Allah sendiri yang pilih. Ada pun doa yang Nabi cerita, doa itu daripada Nabi. Cantik lafaz dia, sampai maksud dia, tepat penggunaan kata-kata dia. Contohnya tuan-tuan, Nabi ajar kita doa bukan sekadar dia ajar yang dia je buat, dia ajar yang Nabi terdahulu buat. Contoh, Nabi kata, Nabi Ibrahim dulu, dia kata, Nabi Ibrahim dulu dia membaca doa ini pada Nabi Ismail, minta perlindungan. Apa kata Nabi Ibrahim? Dia kata Ibrahim ketika mana Ismail kecil, baby, dia baca doa ini, wa'idhuka bi kalimatillahi tammati min syaitanin wa min hammatin wa min kulli 'ainin lamma. Doa ni bukan Nabi Muhammad aja baca. Bukan ni yang dia baca ke Hasan dan Husain, tapi dia kata Ibrahim dulu baca ke Ismail, minta perlindungan daripada sakit ain, minta perlindungan daripada syaitan. Itu tuan-tuan. Doa ni lafaz yang Nabi pernah guna, dan Nabi pernah guna. Jadi kita dapat dua pahala kalau kita buat. Pahala berdoa dan pahala berdoa dengan doa yang maksud. Maksud ni maknanya yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi, ataupun Nabi cerita Nabi-Nabi terdahulu berdoa dengan lafaz. Ini yang paling cantik. Yang ni yang paling cantik. Jadi apa maksud doa ni? Dia kata kalau kita nak doa, dia kata walladzina yaquluna
walladzina yaqulun, orang-orang tu berkata. Ini kita nak kata. Kita nak kata kita ambil start Rabbana. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah di awal ayat tu, wa minhum may yaqulu Rabbana, kita tak ambil wa minhum. Di antara mereka ada yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak yang tadi antara mereka, kita cakap Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan yang dirahmati Allah. Ada orang yang suka ambil kata-kata macam setengah imam, saya pun tak pasti ini ada, tapi dalam sunnah tak ada lah. Dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berkata, mohonlah kepadaku, aku akan istijabah, aku akan makbulkan doa. Tuhanmu berkata tu ud'uni astajib lakum. Allah suruh kita berdoa, Allah tak suruh kita ulang kata. Jadi yang kita kata siapa memperkenalkan sunnah yang baik, nanti kita tengok itu sunnah yang baik ke sunnah yang tak baik, sunnah yang betul ke sunnah yang tak betul. Kalau tak betul, dosa betul Ustaz. Kalau betul, pahala betul Ustaz. Kita nak kenal apa sunnah yang betul itu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi hadirin, ayat dia kata, berikan kepada kami daripada isteri-isteri dan zuriat kami qurrata a'yun, yang kita lihat sejuk mata, mana yang baik-baik. Ya, tuan-tuan, ayat ni nak ceritakan Allah suruh kita cari pasangan yang baik. Suruh cari pasangan yang baik. Allah suruh kita usaha untuk kita dapat zuriat yang baik. Allah suruh kita usaha untuk apa? Untuk pastikan zuriat kita jadi yang baik-baik. Bukan kita lahir, kita kahwin, isteri kita dah ikut suka dia, nak pakai macam mana, nak semayang macam mana, nak ada kefahaman macam mana, nak beramal macam mana, ikut suka. Anak kita lahir, bagi makan, bagi apa, ikut kefahaman macam mana, perangai macam mana, ibadat macam mana, bukan macam tu. Hati ni bukan sekadar usaha, tapi kita panjatkan doa pada Allah untuk kita dapat isteri dan anak-anak yang baik. Tuan-tuan, nak jadikan isteri dan anak-anak kita tu anak yang soleh, isteri yang solehah. Isteri usaha untuk jadikan suami kita tu suami yang baik. Ini satu ibadah yang besar. Ramai orang sampingkan benda ni, dia pun tak pandang pun. Dia masing-masing sudah cukup. Isteri tu tak aurat tidak, aurat sempurna tidak, isteri buat apa tidak, yang agama suruh, dia tak peduli. Salah benda ni. Dia fikir ibadah tu dia sampai ke masjid dah cukup. Tak, dia menguruskan hal ibadat isteri dia, membimbing isteri dan ikut ajaran agama, itu pahala yang besar. Bahkan pahala tu kan mungkin jadi lebih besar daripada pahala dia dah beramal. Kerana kalau isteri dia faham, isteri dia hidup lama, ajar anak ikut, bukan berterusan pahala yang kita nak baca lagi. Nanti kita akan cerita ini, kita kata sunnah yang baik. Jangan kita pejam mata anak dan isteri kita, tuan-tuan. Jangan kita pejam mata. Kita duduk masjid, anak kita tak apa-apa buat. Anak kita tak apa-apa buat, isteri kita tak apa-apa buat. Jangan kita pejam mata. Ini bukan sunnah orang yang saleh. Ini bukan sunnah orang yang saleh. Orang yang saleh adalah Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim berdoa untuk zuriat, bukan dia nak nampak ni. Nabi Ibrahim tuan, dia berdoa. Isteri dia tu tuan, serta ada isteri Sarah, kahwin pula dengan Hajar, dapat Ismail. Dia berdoa. Banyak doa dia titipkan untuk anak isteri dia. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, wahai Tuhan, jauhkanlah aku dan keturunanku daripada menjadi penyembah berhala. Dia kata, dia doa nak pastikan. Nabi Ya'qub, cucu dia, Allah rakam dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Takkah kamu saksikan ketika Ya'qub diuji dengan sakit yang nak mati tu, sakaratul maut, ketika hampir kepada kematian. Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Dia nak mati dah Nabi Ya'qub. Dia kata ke anak dia, apa nanti yang kamu sembah lepas aku tak doa? Apa yang kamu nak sembah nanti bila aku dah tak doa?
Seorang Nabi takut anak dia tersilap semua lepas dia tak ada. Anak-anak jawab, qalu na'budu ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Anak dia kata, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan ayahmu Ibrahim, Ishaq semua. Anak dia kata gitu. Tapi tu nak mati dia pastikan, apa anak aku nak sembah mati. Dia risau. Ini contoh orang saleh. Ini sunnah orang saleh. Dia nak pastikan anak isteri dia jejak orang saleh. Ini tuan. Jadi kita hak lelaki terutama tuan, kita nak kena pastikan tentang isteri kita, anak-anak kita, apa pun dia, siapa pun dia, kerja apa pun dia, tapi dia berjalan atas jalan orang-orang yang saleh. Ini kerja siapa buat dulu? Para Nabi buat. Sebab tu Allah kata, minhum man yaqulu walladzina yaquluna rabbana. Ada mereka yang berkata, antara mereka orang yang berkata ini. Siapa mereka tu? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang dah lepas daripada kita dan dia confirm termasuk dalam orang yang diridai oleh Allah. Masakan Allah tak reda, Allah rakam cerita dalam Quran. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena sentiasa doa. Kena sentiasa doa supaya Allah rezekikan kita isteri. Kalau ada beberapa isteri, anak-anak, jadikan mereka orang bertakwa. Dan di hujung kita waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kami ikutan imam bagi orang yang bertakwa. Maknanya kita bertakwa, yang ikut kita tu orang bertakwa. Anak dan isteri kita orang-orang yang bertakwa. Tuan, ceritakan diri sendiri masing-masing. Nak menjadikan isteri dan anak-anak tu yang elok, tanggungjawab kita. Jangan fikir tanggungjawab tu saja tak, ibadah kita pada Allah. Dapat pahala tuan. Dapat pahala. Sebab ada orang, saya ulang lagi sekali, dia fikir ibadah ni hanya mari masjid je. Anak isteri dia tinggal letak. Boleh jadi yang tu ibadah lebih menguntungkan dia lagi. Kalau dia mari masjid, dia tinggal. Bukan saya kata tak boleh mari masjid. Mari masjid tu kena juga orang. Jelas tak tuan? Ini kita kena ingat, hari-hari ingat, setiap masa ingat. Dan jadikan anak dan isteri kita usaha ke arah menjadikan dia orang bertakwa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan, kata Imam Nawawi lagi tahu. Qala Allah Ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ini surah Al-Anbiya. Surah Sajdah pada ayat lebih kurang. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua, yakni ikutan, yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Kami menjadikan mereka waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan mereka ketua-ketua, pemimpin yang guna bi amrina, yang memimpin dengan hidayah kami, dengan urusan kami, dengan perintah kami, dengan agama kami. Siapa dia ni tuan-tuan? Allah masukkan di sini yang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan zuriatnya. Allah jadikan mereka pemimpin, ketua-ketua yang memimpin ikut jalan Allah. Tuan-tuan, kalau tanya zuriat mana? Zuriat mana tuan-tuan? Yang paling istimewa dalam dunia ini? Zuriat mana yang paling ramai lahirnya Nabi? Ialah zuriat Nabi Ibrahim. Zuriat Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihi salam tuan, dia digelar Abul Anbiya, bapa para Nabi. Pasal apa? Ada ustaz bukan Adam. Adam tu Abul Bashar, iaitu dah tentulah manusia keseluruhan termasuk Nabi-Nabi, sebab dia orang pertama. Tapi yang digelar bapa kebanyakan Nabi ni Ibrahim. Kenapa tuan-tuan? Kebanyakan Nabi, bahkan hampir semua Nabi selepas dia bagi keturunan dia. Anak dia Ismail, anak dia Ishaq. Belah Ismail tak ada Nabi selepas dia. Ada riwayat kata ada seorang dua je. Hujung nanti baru lahir Muhammad. Tak apa. Tetapi belah Ishaq anak dia juga.
Ishak anak Ibrahim dengan maknya yang isteri yang pertama iaitu Sarah. Ismail anak dengan isteri yang kedua Hajar. Tuan Ishak anak dia Yaqub, Nabi Yaqub. Yaqub anak dia Yusuf. Lepas Nabi Yusuf, Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel sampai kepada Isa. Tapi Isa dia tak ada ayah lah. Tu Zakaria, Yahya semua yang selamat dengan Nabi Isa semua tu, semua mari daripada keturunan siapa? Keturunan Yaqub, daripada anak dia 12 orang tadi. Kan kita cerita surah Yusuf. Semua mari kau tu. Kebanyakannya, hampir semua mari daripada keturunan Yaqub tadi. Jadi semua dia membimbing manusia, bimbing dengan ajaran Allah. Jadi Allah tawaja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan mereka iman, ikutan bagi orang-orang yang ikut ajaran itu. Siapa? Anak keturunan Ibrahim. Ibrahim dia berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk isterinya. Kita boleh baca bolehlah ayat cerita hadis ayat Quran. Dia cerita tentang macam mana masa Ibrahim nak tinggalkan Ismail dengan Hajar, macam mana dia nak tinggalkan Sarah di Palestin, nak ke Mekah ke bawa Ismail dan Hajar. Macam-macam cerita tuan-tuan. Kalau cerita di sini dia jadi panjang cerita kita. Jadi tuan-tuan yang telah dimiliki Allah, itu ayat yang jadi mukadimah ke depan. Hadis, kita pergi hadis yang pertama dalam bab ni tuan-tuan. Hadis yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadr an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin namar أو العباء المتقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتأمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقد فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من أنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. Daripada Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu awal siang,
baginda didatangi oleh sesuatu kaum yang bertelanjang. Bertelanjang di sini ialah pakaian dia sangat buruklah. Pakaian tak cukup, bukan telanjang betul. Ataupun tak berselipar, berkaki ayam. Sedang memakai pakaian bulu yang berjalur-jalur dengan cara memasukkan kepala mereka pada tengahnya, atau memakai baju kelubung dan menyandang pedang pada leher mereka. Pakai baju pun tak apa nak kemasukkan, baju besar, baju jalur-jalur, baju yang tak apa nak jumpa sifat. Tak leher ada pedang. Di silang pedang. Pada umumnya mereka daripada kabilah Mudar. Bahkan keseluruhan mereka yang datang daripada kabilah Mudar, datang. Susah. Baju pun tak cukup. Alas kaki selipar pun tak ada. Maka berubahlah muka Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat mereka dalam keadaan yang sangat fakir. Nabi kata fakir, Nabi tengok pasal pun teruk sangat ni, selekeh tu. Jadi kita jangan pakai selekeh kan. Nabi pun berubah muka tengok pakai selekeh kan. Bagi kemas sikit. Ada orang kita dia faham agama ni kadang-kadang nak bagi nampak selekeh, nak bagi nampak lembek, nampak baik. Tak, agama bukan macam tu. Umar dia tak nampak lembek ke kan? Ada orang bila dia berubah jadi baik, dia jadi macam lembek. Baik sangat. Dia baik bukan macam tu, baik bukan lembek. Umar tuan-tuan sebaik-baik manusia tapi dia tak lembek. Atau tak kenal sikit Umar dulu. Pedang kat tangan, dia pancung kepala tadi. Umar tu bukan tak baik-baik. Bukan baik tuan. Nabi tengok selekeh, Nabi rasa kesian. Nabi kata apa? Kesian. Tuan-tuan, kita jangan boleh nampak selekeh kan. Kopiah tu bagi nampak keman sikit. Ada kopiah 4 tahun dah pakai kopiah macam tu tuan-tuan. Bukan kopiah 4 tahun boleh pakai, boleh, tapi bagi nampak bersih, bagi nampak orang. Ada orang dia suka image yang selekeh. Nabi tak suka. Nabi tak suka image macam tu. Nabi bersih. Bahkan ulama dalam Syama'il Muhammadiyah, kita Syama'il Imam Tirmidzi rahimahullah, dia kata Nabi suka berminyak rambut sehingga pakaian dia ka'anna thawbul qina' dan thawbul zayyat. Dia kata yukthiru min qina'. Nabi suka berminyak sehingga pakaian dia nampak macam pakaian penjual minyak, berlemah. Ulama mengkaitkan hadis ni. Dia kata tak, itu bukan sifat Nabi. Nabi bukan selekeh, Nabi bukan kotor. Nampak? Nabi bukan kotor. Mana Nabi ni kemas, orang tengok dia wangi, kemas semua kan. Jadi tuan, dia mana Nabi tengok saya nampak sangat fakir, sangat selekeh. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia keluar kembali sambil menyuruh Bilal melakukan azan. Lalu Bilal azan dan Bilal iqamah untuk sembahyang zuhur. Kemudian junjungan berkhutbah. Rasulullah membaca ayat yang tadi kita kata. Jadi dia suruh Bilal. Bilal ni salah seorang muazzin Nabi. Nama dia Bilal. Kita hari ni jawatan masjid kita pun nama Bilal. Betul lah tu, sebagai istilah tu dah dinormalisasi, dah dinormalkan. Jawatan orang yang azan tu kita panggil dia Bilal. Sebenarnya dalam bahasa Arab nama muazzin. Tapi kenapa lengkap Bilal? Sebab muazzin Nabi itu nama Bilal. Seorang je ke muazzin Nabi? Tak. Ada lagi muazzin Nabi yang lain, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum itu pun muazzin Nabi juga. Sebab tu ada satu hadis ketika bulan puasa masa sahur, Nabi kata makanlah kamu, minumlah kamu kalau kamu dengar azan Bilal, makan. Tapi jangan makanlah, jangan minum dah, berhenti sah setelah kamu dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Kerana Bilal dia azan awal nak kejut, dah beritahu suruh bangun. Lepas tu Abdullah bin Ummi
Maktum azan kali kedua untuk cerita masuknya subuh. Ini muazzin yang terkenal nama Nabi, nama Bilal saja. Jadi kalau masjid pada nak guna jawatan imam dan jawatan Abdullah bin Umi Maktum, boleh juga lah. Faham ke tuan? Bila tu nama orang, kita jadikan jawatan kerana dia tu muazzin Nabi. Jadi muazzin Nabi yang kedua ada juga Abdullah bin Umi Maktum. Kita kata mana Abdullah bin Umi Maktum, mana kita tanya. Nak azan kan? Boleh juga, tapi orang tak pakai nama tu. Sebab orang kenal apa? Bilal. Orang kenal Bilal dia. Jadi Bilal dan Rasulullah SAW berkhutbah, wahai manusia, takutlah kamu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu, yakni Adam, sehingga akhirnya, sehingga akhir ayat yang dia baca di awal khutbah tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini semua awal khutbah Nabi tu kan. Yang dia panggil khutbatul hajah. Khutbatul hajah, intro untuk khutbah Nabi. Dia baca ayat ya ayyuhalladzina, dia baca. Jadi khatib, kalau kita jadi khatib raya ke mana-mana, kalau khutbah kita tak ada benda tu, sekadar pesan takwa aja, sah dah kata Imam Syafi'i. Kita ambil sunnah, sebut ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqu rabbakum, ambil ayat-ayat itu sunnah Nabi. Hadis Ibnu Umar dia kata lagi, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Nabi ajar kami intro khutbah Nabi. Dia berkata apa? Dia berkata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Hadis ini masyhur, banyak riwayat dari imam-imam kata. Hadis sahih dalam Bukhari, Muslim ada, Muslim. Nabi ajar innal hamdalillah, nak sampai habis, sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ayat-ayat semua dibaca. Itu cantik, sampai boleh susun khutbah bagi ada macam tu, lagi cantik. Lagi itu intro yang Nabi intro. Sebab tu tuan-tuan tengok ada seorang ustaz, dia melazimkan kuliah dia apa pun tazkirah dia akan mula dengan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada orang cakap ustaz tu dia mula kuliah dia tu yang dia baca. Tak apa tu pun. Sebab yang Nabi tu yang Nabi semua. Jadi kita solat macam tu, solat tak apa, tu solat Nabi aja. Jangan jemu yang Nabi aja. Jangan jemu yang Nabi aja. Itu yang Nabi kita perkenalkan. Nabi ajar sahabat intro khutbah, ucapan. Tak kira lah speech yang mendatang ke, yang rasmi ke, Nabi mulakan dengan alhamdulillah. Innal hamda lillah. Itu sunnah. Tapi kalau tak ambil kita apa? Tak apa. Ini cukup syarat. Mula kita puji dulu. Dan juga hadis dia kata kullu amrin bi balin la yubda'u bilhamdi. Setiap amalan, setiap pekerjaan yang dibalin, yang ada kedudukan padanya, yang kita pandang mulia, kita pandang baik, dia tak dimulakan dengan alhamd, dengan pujian pada Allah. Huwa abtar ay mamdu'ul barakah. Dia tak berkah. Tak apa? Tak berkah. Setiap perhimpunan, setiap perkara yang kita rasa dia ada kedudukan, ada nilai, maka Nabi kata siapa tak mula dengan puji Allah itu dia tak ada berkah. Orang kita dia ambil baca apa? Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah setiap kali. Sunnah yang asalnya bukan baca Fatihah. Sunnah yang asalnya memuji. Siapa? Puji Allah. Bukan baca Fatihah. Tapi ada sebahagian ulama yang kemudian dikata sebanyak Al-Fatihah itu pun dimulakan dengan Alhamdulillah. Tapi saya nak cakap yang asalnya bukan Fatihah. Yang asalnya puji. Nabi kata ada majlis, ada satu perhimpunan, satu urusan yang ada kedudukan yang kita pandang baik, kita pandang bernilai. Di balin kullu amrin, di balin Nabi kata. Setiap satu urusan yang ada kedudukan,
Zi bali la yubda'u bil hamd. Tidak dimulakan dengan pujian tadi. Dia memukul barakah, tak ada berkat padanya. Sebab itu kita baca innal hamdalillah. Tuan-tuan tengok orang Arab, dia startnya innal hamdalillah ataupun alhamdulillah, puji dulu. Dia tak kata al-Fatihah. Ada tak surah lain yang mula dengan pujian juga? Ada surah Al-Kahfi. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau kita kata Fatihah tu dimulai dengan pujian, kita panggil Al-Kahf. Kita baca Al-Kahfi. Baik, 30 minit tu habis. Majlis sejam lagi. Tapi ada yang berpandangan boleh baca Al-Fatihah sebab ada apa? Ada Alhamdulillah di depan tu. Di depan kan Al-Fatihah ada Alhamdulillah. Cuma yang mana tepat? Yang tepatnya puji tadi nombor satu. Innal hamdalillah ataupun alhamdulillah. Yang ni yang asalnya. Yang ni yang asalnya. Yang asalnya. Ini yang asalnya. Jadi kalau tuan tengok, ustaz tu tak baca Fatihah, mudah-mudahan mungkin dia berpegang pada yang asal. Dan yang asal, yang Nabi cerita tu, dia tak akan dapat ditandingi lah. Walaupun orang memandang yang bukan asal itu lebih baik. Jelas tak tuan-tuan? Simple. Takkan Fatihah ni banyak ayat lagi pun lagilah bagus. Tak, lagi bagus dia bukan pada lagi banyak. Lagi bagus ialah pada lagi tepat. Lagi bagus ialah pada lagi tepat. Contoh istighfar lepas solat. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam istighfar 3. Nabi selepas habis dia solat dia istighfar 3 kali. Ada orang tak, saya nak buat 7 kali. 7 dengan 3 mesti 7 lagi baik. Itu kira matematik. Kira agama, kalau Nabi letak di 3 terbaik. Kita buat 10 dengan 3 pun 3 lagi baik. Sebab agama copy and paste. Kalau nak selamat, copy and paste. Yang kita copy itu sebaik-baik insan. Yang kita copy itu sebaik-baik insan yang terima ajaran, terima ibadah yang Allah nak. Dia terima daripada Allah apa yang Allah nak kita guna untuk sembah Allah. Jelas tuan-tuan? Apa yang kita nak buat untuk sembah Allah, Nabi yang terima dari Allah. Nabi yang terima tuan-tuan. Jadi bila dia bagi kat kita, yang itulah yang terbaik. Tuan-tuan tambahlah jadi panjang macam mana pun. Yang pendek yang Nabi bawa itu juga yang terbaik. Ini tuan-tuan kena pegang betul-betul. Gigit dengan geraham. Yang Nabi bawa itu yang terbaik. Kalaupun dia sepatah, yang kita ada 100 patah, yang Nabi bawa itu yang terbaik. Ini agama. Ini agama. Ini bukan cerita buat karangan. Agama dia tak suruh kita karang, kita create, kita alter. Agama disuruh kita ikut. Follow. Itu agama. Itu agama kita. Kita kena faham. Agama ni ialah pada mengikuti. Kalau tak mau ikut, tak payah ada Nabi. Semua orang boleh buat inovasi sendiri dalam agama. Tapi tak. Allah turunkan Rasul supaya dia diikuti. Dia jadi panduan. Ini kena pegang sungguh-sungguh. Tak ada siapa tak setuju kenyataan ini. Allah turunkan Rasul, setiap Rasul bukan Muhammad untuk diikuti. Tapi bila dia buat, dia reka lah. Sebenarnya itu bukan Nabi pun, tapi dia tak tahu. Tuan-tuan dia dirahmati Allah. Jadi itu khutbah ataupun memulakan majlis ataupun satu urusan yang ada nilai dan kebaikan. Mula dengan Alhamdulillah. Saya kadang-kadang bila saya mesyuarat dalam peribaan, saya tu baca Alhamdulillah. Ustaz, tak baca Al-Fatihah dan mesti saya tak apa. Saya tak lupa. Bila kita faham tak apa lah. Betul tak? Bila kita faham tak apa. Sebab yang asalnya Alhamdulillah. Asalnya apa? Pujian. Jadi Nabi dia buat juga. Ini sunnah yang betul. Kalau kata ustaz, tapi dah biasa dah. Biasa kan yang betul. Betul kan yang biasa itu kan kalau orang sebut. Tapi ustaz, kami nak ikut juga lah yang ni. Tegar kata ni.
silakan dia bilang, tapi saya dah menyatakan yang mana asalnya, daripada mana asalnya. Kita dah nyatakan. Selesai Nabi tuan lepas dia baca ayat tu dia kata apa? Lepas tu lepas tu dia baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ayat tadi juga tentang apa dia? Bila dia kata wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sedialah untuk bekal yang kau bawa untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dipendek kata tuan-tuan, lepas Nabi baca ayat-ayat ni, seorang lelaki mensedekahkan daripada dinarnya dan dirhamnya, daripada segantang gandum dan segantang tamar, sehingga Rasulullah SAW bersabda, walaupun dengan sebiji kurma juga baik. Bila Nabi kata bertakwalah kepada Allah, Nabi tengok ni geng-geng hak bagi ni selekeh sangat ni. Lepas Nabi surat, Nabi tazkirah. Nabi kata bertakwalah kepada Allah, sedialah untuk bekalan hari esok, untuk hari akhirat. Bila Nabi tengok ada orang di situ yang boleh jadi mad'u, boleh jadi sasaran untuk kita buat kebaikan, maka Nabi bagi khutbah ni, bagi tazkirah ni untuk sahabat-sahabat ni buat kebaikan. Tolong dia punya selekeh tadi, tolong dia punya susah tadi, maka sahabat-sahabat pun bersedekah. Maka datanglah seorang lelaki daripada golongan Ansar membawa satu uncang yang hampir-hampir tidak muat, tapak tangan, yang hampir-hampir tidak muat, tapak tangan memegangnya, bahkan sungguh lemah. Kemudian dituruti oleh manusia lain, yang memberi seberapa yang terdaya. Akhirnya aku lihat terdapat 2 longguk daripada makanan dan pakaian, dan aku lihat muka Rasulullah SAW berseri-seri, seolah-olah bercahaya emas, yang kerana kegembiraannya. Nabi bila dia sarankan sahabat buat kebaikan, sebab tadi dia susah nak kena tolong, maka sahabat dia memberi dinar, memberi dirham, memberi makanan, memberi pakaian, memberi apa yang mana boleh dibantu. Lama saya cerita hari ni tuan, lama nak bagi faham apa dia yang Nabi kata, siapa yang memulakan sunnah yang baik. Ni hadis ni. Ada orang tuan dia buat selawat banyak-banyak dengan tuan selawat, tapi dia puji Nabi ya. Kata orang apa kata buat? Kata tuan orang ikut, dia kata tengok dia memulakan selawat, orang ikut dapat pahala. Ya ke tuan-tuan? Kalau yang kita create tak tentu dapat pahala, tapi kalau yang Nabi ajar dah tentu dapat pahala. Dia kata boleh kalau kita buat benda kebaikan, ajar kat orang. Kita nak tengok kebaikan apa yang kita faham. Lepas tu bila sahabat bersedekah semua, Nabi kata, siapa yang telah melakukan satu teladan sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sebagai pahala kebaikan itu, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu sesudahnya, dengan tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Nabi kata siapa yang buat sunnah yang baik dalam Islam dapat pahala, dan pahala orang yang ikut sunnah tu tak kurang langsung. Pahala yang dia membuat tu dapat kat dia juga. Dan siapa yang telah melakukan teladan jahat, sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia mendapat dosanya, dia mendapat kejahatannya, dan kejahatan orang yang menanggung kejahatan dosa orang yang mengamalkan kejahatan itu sesudahnya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa mereka. Ni tuan-tuan, ni nak kita nak faham sunnah hasanah. Siapa yang mensunnahkan, memulakan sunnah hasanah, memulakan sunnah yang baik. Tuan-tuan tengok sunnah yang baik yang dia dapat dalam hadis ni apa maksudnya? Sedekah. Betul tak? Sedekah. Saya nak tanya tuan-tuan, sahabat dah tahu ke belum sedekah? Sahabat dah tahu ke belum sedekah tu ada? Dah. Sedekah tu disyariatkan ke tidak? Disyariatkan. Sedekah itu satu ibadah yang dah dikenal pasti dalam Islam. Yang dah dikenal pasti dalam Islam. Maka Nabi ni kata siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik. Sunnah yang baik di sini adalah satu amalan yang memang dah jadi amalan agama yang mari ke wahyu. Tapi satu golongan dia mula seorang lelaki mula dan orang lain ikut. Yang mula tu dapat pahala. Yang ikut tu
dapat pahala juga, tapi yang mula tadi dapat pahala orang ikut kemudian. Hak buat mari kurma mula-mula dapat pahala. Saat lagi orang mari gandum, orang mari emas, orang mari perak, mari baju dapat pahala lima. Tapi yang awal tadi dapat pahala sampai yang kemudian dapat. Sebab apa? Dia memulakan sunnah yang baik tersebut. Nampak tuan? Dalam konteks hadis ni dia adalah sedekah. Sedekah ialah amalan yang dah disyariatkan. Ada orang tuan-tuan dia buat benda yang tak apa-apa. Lepas zuhur dia kumpul ramai-ramai, dia kata kita berzikir, kita panggil semua Allah, kita panggil Maulana, 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 100 kali, 200 kali, 300 kali. Itu sunnah yang baik ni. Sunnah yang baik dia. Sunnah yang baik. Lepas zuhur habis semua selesai, dia kumpul ramai-ramai panggil Ya Allah, Ya Maulana, Ya Allah, Ya Maulana, Ya Allah, Ya Rabbana. Duduk ulang. Zikir-zikir baru. Kita sebut Ya Allah boleh tak? Boleh. Sebut Ya Maulana boleh? Boleh. Tapi kita create ibadah baru tu tuan-tuan. Walaupun benda tadi asalnya boleh, dia kata ni sunnah yang baik, orang ikut. Itu bukan. Kita kena ambil sunnah yang baik ni seperti sedekah tadi, yang memang dah dikenal pasti baik dalam agama. Ia dah kena dikenal pasti sebagai satu ibadah yang disyariatkan. Bukan kita reka ibadah baru, kita tengok dia buat amalan yang betul. Dia buat amalan yang betul. Dia buat amalan yang baik, orang ikut. Kita takut dia buat bid'ah, orang ikut dapat dosa bid'ah, kan? Itu yang kita takut. Jadi kita kena ambil sunnah yang memang betul-betul sunnah. Dalam konteks ni sedekah. Sedekah, siapa kata sedekah tak elok? Semua orang tahu sedekah tu amalan yang disyariatkan. Tapi yang pertama memulakan, dia ikut semua dapat. Contoh kita buat tuan-tuan, di sini tak ada orang buka kelas Quran, tuan-tuan. Kita buka kelas Quran. Contoh, kita buka kelas Quran. Bukan kita mengajar pun, kita panggil ustaz mengajar, kita tak apa pandai, tak apa. Kita memulakan sunnah kelas Quran. Kelas Quran ni sunnah tak? Sunnah, orang belajar Quran, memang tahu tak? Kita memulakan pengajian Tauhid. Setelah Tauhid, orang tak mau faham. Lepas tu orang beramal, ikut. Sampai sudah jalan tu kita dapat. Ada surau kosong kat kampung, bukan nama sebenar lah. Malah tak sebut kampung contoh pula ya. Surau tak dihidupkan langsung. Datang kita tentang bersih surau, repair apa yang betul. Kita mulakan solat jemaah kat situ. Lepas tu orang ikut solat jemaah. Sampai sudah dah kalau orang solat jemaah, pahala tu akan dapatkan kita. Sebab kita memulakan sunnah yang baik di tempat tu. Ini maksud sunnah yang baik. Memulakan sunnah yang baik ialah memulakan sesuatu yang tidak ada, bukan tidak ada asal, tapi yang tidak dihidupkan. Yang tidak dihidupkan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata man sanna, Nabi tak sebut man bada'a. Kalau bada'a ni asal kata bid'ah, kita create, kita buat sesuatu yang belum pernah orang buat. Belum pernah orang buat. Sebab tu dikatakan bid'ah. Allah kata badi'us samawati wal ardh. Badi', pencipta langit dan juga bumi. Kenapa Allah mengatakan badi'? Rupa dia sama dengan bid'ah, bada'ah. Bid'ah pun bada'ah juga. Ya, kerana langit dan bumi belum ada yang mencipta dia sebelum Allah cipta. Contoh Allah kata badi', bid'ah belum ada yang cipta. Tapi siapa man sanna, kita mensunnahkan, memulakan sunnah yang dah dimulakan. Sunnah yang memang dah dikenal sebagai sunnah, tetapi belum dibuat di kampung A, kampung B. Kita pergi mulakan solat jemaah. Tarawih tak ada orang buat, nak buat lebih jauh. Maka kita buat, kita panggil orang ajar solat tarawih, buat tarawih pula. Tarawih kita kenal ini sebagai sunnah? Ya, memang dah tahu dah sunnah. Maka kita akan dapat pahala selagi mana orang bertarawih di situ yang kita mulakan tadi. Ini maksud siapa yang memulakan sunnah yang baik. Ada orang yang faham sunnah yang baik ini dia create. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan korban. Contoh korban. Masa nak sepilih korban, dia suruh baca zikir tu lah, dia suruh pergi semayang lah, dia suruh berdoa, masa nampak macam-macam lah tuan-tuan. Dia create ritual yang baru. Semayang memang bagus, semayang. Doa memang bagus, zikir memang bagus. Tapi di tempat tu dia kena tengok. Kalau di tempat tu ada zikir, Nabi kata ada zikir, maka bagus ada zikir. Tapi kalau di tempat tu tak ada zikir, maka tak bagus kan? Contoh tuan-tuan, dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Apa nak kita kena buat?
Kita kena diam dan dengar khutbah, bukan berzikir. Bukan berzikir. Ada orang yang sibuk dengan sepeda. Tuan-tuan jangan ingat itu baik. Sebab di situ yang sunnahnya tidak ada zikir. Yang sunnahnya bagi tumpuan kepada khutbah. Orang petang, orang tu faham ni. Dia sebut ni, zikir dia sebut. Kata zikir tu pun tak boleh tuan. Betul tak? Sebab Nabi bila sahabat pegang batu kerikil je. Tak apa, dia ada lah tuan pegang batu kerikil dia sebabnya lantainya tanah. Lantainya pasir. Jadi tangan kita terpegang tu biasa lah. Tapi Nabi tegur. Man massal hasa faqad lawa, Nabi kata. Siapa pegang batu kerikil, siapa pegang pasir, sia-sia Nabi kata. Itu yang ada kat bawah punggung sendiri. Ni kita yang tak ada, dah ambil dah main. Apatah lagi tengok handset tuan-tuan. Apatah lagi tengok handset. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sunnah yang betul yang kita faham, yang ni kita sunnah pada orang. Bukan kita buat satu yang baru. Jelas tak tuan-tuan? Sebab contoh hadis ni ialah pada sedekah. Sedekah tu memang sunnah. Cuma orang ni memulakan. Jangan kita buat ibadah yang baru. Kalau kita panggil orang bergendang dalam masjid, Maulud Nabi panggil orang bergendang dalam masjid. 14 tahun orang ikut dia, dapat bergendang dalam masjid. Padahal tidak tuan-tuan. Kadang-kadang masjid orang bergendang semua, ketuk gong dan sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika dia meninggalkan Baghdad, dia tengok satu golongan sufi yang suka sangat dengan qasidah, yang suka sangat dengan muzik lah, dia suka memuji Allah dengan irama. Dengan apa? Dengan irama. Dia kata tidaklah aku tinggalkan di Baghdad yang lebih buruk satu kaum daripada Madinah. Imam Syafi'i, kita hari ini kita panggil ada bergendang dalam masjid. Rundang. Ya hanana lah semua kita semua. Itu semua bukan dalam hadis itu semua. Itu semua macam nasyid yang di-create sendiri tuan-tuan. Bukan zikir itu. Itu semua macam nasyid yang dibuat. Tapi masjid bukan tempat untuk kita lantunkan nasyid dan sebagainya. Sekadar kita syair kadang-kadang dalam kuliah kita nak bagi orang segar sikit mata kita bersyair yang bagi semangat. Dan syair Arab bukan syair macam Melayu lentur tuan-tuan. Macam orang Arab tahu adnabtu dhanban ma laha min ghafirin illa ka. Ya Tuhan, aku telah berdosa dengan dosa yang tidak ada satu pun yang boleh ampunkan melainkan Engkau. Semangat dah kita tengok. Orang tu tak apalah. Ini ya mana hati sedih. Ada orang kata tak apa Ustaz, kami pegang pada yang boleh. Kalau macam tu tak akan selesai lah cerita dia sampai hari kiamat. Maka pilih jalan masing-masing. Nanti kita akan jawab kullu wa kullun ati yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang dia akan hadir, dia akan bawa apa yang dia amalkan di dunia secara persendirian dengan Allah, personal, sendiri-sendiri. Kalau bila orang yang tegur dia tak nak buat juga, dia nak berkerah atas yang tak betul juga, tak apa. Di akhirat kita tak ada kaitan sama sendiri. Di dunia kita ada kaitan. Wajib memberi peringatan, wajib memberi kefahaman, wajib memberi pelajaran bagi siapa yang faham kepada orang yang tidak faham. Tapi di akhirat nanti dah tak ada. Di akhirat nanti semua orang sendiri. Apa yang dia faham, apa yang dia amalkan, itulah yang dia akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ustaz-ustaz cakap di dunia? Kerana wajib bagi peringatan, bagi kefahaman, bagi didikan, bagi ilmu yang betul sesuai dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kita berhenti di sini. Itu maksud sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Nanti kita akan masuk lagi hadis. Siapa yang memperkenalkan pula sunnah sayyi'ah, dia akan dapat dosa. Dan dosa orang yang amalkan sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk tu, sampailah bila-bila orang tu beramal. Nanti kita akan ceritakan hadis yang seterusnya, insya-Allah. Jadi kita berhenti lama dan saya bersama pagi tuan-tuan. Tak apalah nak meskipun nanti hujan kat mana pun. Kalau nak tambah sikit dia boleh. Pak hujan tak berhenti. Tapi kita berhenti dari sini insya-Allah. Ada sikit kita akan sambung lagi insya-Allah. Ada hadis yang cerita tentang siapa yang menggunakan pula sunnah sayyi'ah. Ya Allah Ta'ala alam, kita berhenti di sini untuk begini. Moga-moga kita sama-sama dapat pemahaman. Moga-moga sama-sama kita dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Moga-moga Allah kurniakan kita kefahaman
Allah tunjukkan yang baik itu sebagai baik, Allah tunjukkan yang buruk itu sebagai buruk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu kan saya minta maaf pada kekurangan silapan kekasaran bahasa yang baik dari Allah. Tidak mahu diterima dengan saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.